Hari ini saya akan kongsikan bagaimana untuk melakukan kempen Hour of Code yang telah dilancarkan oleh MDEC dan juga disokong oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia, Kementerian Sains dan Teknologi Malaysia dengan bersempena dengan Minggu Sains Negara yang sedang berlangsung mulai 1 April hingga 14 April. Kempen yang sedang berlangsung bermula hari ini adalah dinamakan kempen Hour of Code, yang mana kempen ini berjalan di seluruh Malaysia dan juga seluruh dunia, yang berlangsung setiap tahun. Kempen ini sebenarnya nak tengok sama ada anak kita ni sudah mungkin ada bakat untuk bakat menyertai ataupun bakat coding di dalam diri mereka sambil-sambil memanfaatkan perintah larangan ataupun perintah kawalan pergerakan ini. So kita buka website ini, website My Digital Maker ni. Cara dia mydigitalmaker.com/HOC. HOC ini singkatan untuk Hour of Code. Okey, selepas selesai kita login, ini paparan utama dia. Kemudian kita boleh mulakan cara dia. Kita tunjuk dulu adakah anda sudah bersedia. Kita klik yang ni dulu. Kemudian dia ada dua cara lah. Pertama, kita tengok dulu apa benda yang diterangkan. Kemudian bila selesai, kita kena hantar penyertaan kita di sini. Kita kena selesaikan tugasan di sini, anak-anak kita. Kita tengok dulu maklumat dia yang diberikan. Bersama saya hari ini adalah Amar Farhan. Boleh perkenalkan sendiri nama Amar Farhan dengan darjah berapa? Nama saya Amar Farhan bin Muhammad Faruzi. Darjah 4. Okey, Amar Farhan nanti akan melakukan aktiviti kempen Hour of Code edisi duduk di rumah ni yang diperkenalkan pada hari inilah. Okey, cara dia memperkenalkan asas coding. Maksudnya kita tengok bakat anak kita ni, adakah dia ni dalam diri dia ni ada bakat untuk menjadi seorang programmer. Kalau sekolah menengah tu dia akan mulakan dengan asas sains komputer lah. Untuk sekolah rendah tu mungkin tengok boleh sesuaikan, tapi aktivitinya menggunakan coding. So cara dia, kita buka ni, tempoh dia ni berikan 1 April hingga 4 April. Kita buka kepada pelajar 7 tahun hingga 17 tahun, peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Keperluan asas, of course lah, pertama kena ada capaian internet, ada browser sama ada Chrome, Edge, Mozilla ataupun Safari. Boleh juga menggunakan komputer riba ataupun smartphone. Okey, tak besar sebenarnya data yang digunakan. So boleh layari ini untuk memulakan aktiviti. Saya akan tekan selepas ini. So kita tengok antara aktivitinya ada beberapa kategori aktiviti. Dia kata pilih salah satu antara yang berikut, lengkapkan semua aktiviti yang diberikan. Maksudnya ada aktiviti coding untuk dance party ni, game Minecraft, All for Ocean, Play Lab, Flappy Bird dan juga Sport. Tengok kategori mana. Yang macam semalam saya ada buat video tentang Minecraft, inilah coding dia. So selepas kita selesaikan tugasan, muat turun CJ yang diberikan oleh Code.org ni. Ni satu organisasi di luar negara atau peringkat antarabangsa. Kita akan dapat CJ macam ni lah. Okey, sertifikat dia. Kemudian lepas selesai tu kita perlu daftarkan balik CJ dia dekat paparan yang tadi, yang mula-mula tadi. Kalau tuan-tuan perasan, saya sudah selesai kat sini. Kita akan upload CJ sini. Nanti pihak MDEC akan menilai, dan juga dia kata pastikan anda like, jangan lupa like Facebook, Instagram untuk meningkatkan peluang anda cabutan bertuah. Ada cabutan bertuah 10 cabutan bertuah yang drone kit menilai RM500. Kalau saya tengok yang ni adalah kit drone Tello, DJI Tello, yang berharga lebih kurang RM500 setiap seorang. Drone ni menarik, kalau dapat ni boleh buat arahan coding untuk pelajar. So terhad kepada siapa? Pelajarnya. Kita tengok sini soalannya terbuka kepada semua pelajar sekolah di Malaysia, termasuk sekolah swasta, antarabangsa, mahat tahfiz dan homeschool dan sebagainya. Berapa lama satu sesi aktiviti yang tadi? Ada lebih kurang 4 aktiviti ni. Pilih salah satu saja. Kalau lebih rajin buat 2-3, mungkin kebaran kalian untuk menang tu lagi tinggi lah, untuk dapat cabutan bertuah.
So di antara 20 ke 40 minit bergantung pada tahap modul. Adakah pelajar dibenarkan untuk melengkapkan satu dari modul? Tiada had, maksudnya lebih daripada satu pun boleh dibuatkan modul tersebut, selesaikan modul-modul tu. Adakah masa dan tarikh tertentu? Tiada had masa, cuma perlu selesaikan dari 1 April hingga 14 April tahun ini. Bilakah keputusan cabutan bertuah akan diumumkan? Dalam masa 2 minggu selepas tarikh tutup. Maksudnya selepas tarikh tutup 14 bulan ni, dijangka hujung bulan 5, hujung bulan 4 ataupun awal bulan Mei lah. So kalau ada sebarang pertanyaan boleh kontak ni lah, pegawai MDEC ni, Faizul Anwar dan juga Alia Adnan. So tanpa buang masa lagi, saya akan minta Amal Farhan untuk melakukan aktiviti. Cara dia, kita klik yang ni, hourofcode.com.my/learn. So kita klik, ini paparannya. Ada 4 aktiviti yang dicadangkan. Kat sini ada banyak sebenarnya. Yang kalau kita tengok balik pada slide ini, party dance. So Amal Farhan nak pilih yang mana satu antara 6 tu? Cakap. Minecraft. Okey, Minecraft. Maksudnya Amal akan pilih Minecraft. So saya bantu dia. Mana di sini Minecraft. Our code kalau tengok ni grade 2 blok, asas coding blok. So pilih Amal Farhan Minecraft. Klik pada Minecraft ni. Ada. Okey. So kita start code tu, nampak tu? Kita start. Jadi pelajar perlu baca arahan tu lah, tugasan-tugasan yang diberikan pada site ni lah, sehingga dia berjaya mendapatkan sijil. Okey, langkah pertama turun bawah. Ini Minecraft. Okey, kita perlu sedikit pembetulan. Kita perlu tengok yang gambar sama di sini ni, Dance Party, All for Ocean, Flappy Bird, Minecraft. Tadi Amal Farhan klik Minecraft yang ni. So dia pergi pada paparan learn ni. So kita tengok gambar yang ni, yang ni. So pilih yang ni. So Amal terusnya tekan butang start. Okey, tutup yang tu dulu. Okey, di sini ada beberapa aktiviti yang dicadangkan. So pilih negara, language ni. So tekan submit je lah, language English lah, English. Malaysia ada tak kalau bahasa Melayu? Bahasa Indonesia ada, Melayu tak ada. Ada bahasa Indonesia. Okey, so kita pilih English sajalah. Alamak, mana language tadi? Sini Nama ni bahasa. Untuk mana bahasa? Okey, language kita pilih English. So sekarang ni ini aktivitinya. So pelajar perlu selesaikan semua aktiviti yang berada di atas ni, yang start ni. Kemudian sampai habis inilah, nanti dia akan dapat sijil lah. So kita akan biarkan Amal Farhan untuk menjawab ni. Tapi sebelum tu dia perlu create dulu account dia di sini. Ini projeknya. Ini boleh sign in dululah. Kalau nak sign guna email je. Okey, cara dia akan masukkan email dia. Masukkan email MOEDL. So type MOEDL, Amal Farhan punya email yang tadi. Okey, type M tolak 11 2 9 1 3 4 2 alias MOE tolak DL.edu.my. tolak DL.edu.my. Okey, masuk password. Okey, masuk password tu. Account ni perlu didaftar dulu supaya nanti CJ atas nama kita lah. So kita kena create account untuk program code ni. Bukan tekan enter, tekan create tadi. Masuk sekali lagi password. Anak saya tadi dia tekan sign in, sepatutnya dia tekan create dia untuk kali pertama. Shift tekan
tekan create account. Okey, kemudian bila dah create ni, dia kata okay, sign up account your progress, you can be browse with this to puzzle. Okay, so kita sign in lah, kita sign in balik dengan tadi, ataupun kita terus buka pada guna Google ni lah. Okay, dalam kes ni kita buka account Google kita, cari. Okay, yang ni account anak yang pertama saya, so kita pastikan Amar guna account dia lah. Masukkan account MOEDS sekali lagi. Okay, masukkan password. Ini nama ni, masukkan password. Kalau kita guna MOEDL, sebenarnya ada nama kita tu dah lengkap lah ikut data yang berada di IPDM sekolah. Masukkan password. Okay, kita cuba, tadi ada salah type lagi, dia terlampau laju tekan. Okay, kita pergi pada kod ni. Bila kita dah siap yang ni, so kita masukkan account type kita. Kita pilih dulu sebagai student. Ini nama ni, kita betulkan sikit nama yang dalam CJ nanti. So kita padam MOE ni. Umur, kita pilih umur Amar berapa tahun? 10. Senang je jawab 10. Budak sekarang dia jawab 10. Patut dia jawab cantik sikit, 10 tahun komunikasi pelajar kita sekarang. Okey, mail. So pilih I agree, go to my account. Jadi akan datang kita boleh terus sambung lah untuk buat aktiviti lain ni. So get started, ataupun terus cari course course tadi yang kita kata tadi Minecraft. So find course lah, cari course kita tadi. Okey, Minecraft yang ni tadi. Okey, dia akan mulakan. Nampak sekarang dah ada akaun nama dia Amar di sini, akaun setting sebagainya. So dia tekan start lah, dia akan mulakan aktiviti yang pertama. Kita tengok dulu intro, nanti kita akan biarkan dia selesaikan tugasan. Tunggu sekejap. Okey, tekan play video dulu. Pelajar perlu tonton video ni, cara dia akan dengar melalui headphone lah sebagainya video ini. Okey, ini aktivitinya. Dia akan dengar apa benda arahan di sini. Selepas selesai video ini, dia akan tengok macam mana dia nak beritahu kita supaya dia arahan dia menggunakan coding. Coding di sini adalah berasaskan blok, bukan coding yang kompleks untuk kita selesaikan kod tu, tapi sebenarnya menggunakan blok saja. Ini arahannya, ini paparan ini videonya. So nanti kita akan seret benda ni ke kanan. Okey, puzzles have more than one solution, so experiment to see what works. okey. If you want to try again, click the reset button to go back where you started. Okey, saya tutup dulu, saya akan terangkan. So pilih karakter sama ada dia pakai Steve ataupun Alex. Okey, so tekan OK. Ini adalah tugasan dia. Kalau tuan-tuan tengok di atas ni ada beberapa tugasan ni, 1 sampai ni 12. So dia kena selesaikan blok ni. Maksudnya dia nak bagi you need to supply Voyage ahead, collect a boat. Maksudnya nak suruh arahan ni pergi ke kita punya jetty ni untuk dapat collect yang ni. Okey, collect yang ni. So dia mesti menggunakan arahan dia. So susunkan blok tu. Kalau kita tengok tu dia kata when run, move forward. Dia akan tambah lagi, drag ke bawah tu, move forward lagi. Katakanlah contoh berapa kali move forward, kita tengok tekan, kemudian tekan run test. Okey, dia dapat selesaikan masalah. So berjaya pada tugasan pertama dia. Tapi dia kata ni you just wrote line code. Dia nak maksudnya kita boleh cubalah. Sekarang ni maksudnya selesai, puzzle complete. So pilih teruskan yang kedua, tekan continue. Dia akan pergi yang kedua. Selesaikan ke semua aktiviti ini sehingga habis ke semua course dalam Minecraft.
Nanti dapat CJ, kita akan tunjukkan bagaimana cara untuk tu lah. Okay, yang pentingnya baca arahan di sini. Pelajar kena baca dulu arahan ni. Boat are much easier when swimming. To open the water, head to the end of the dock and the hop aboard. Maksudnya pelajar tu kena lalu sini, gerak ke kanan, naik atas boat ni lah. So tengok dia boleh buat tak untuk tugasan yang kedua ni. Move forward tu maksudnya gerak ke depan. Turn right tu kita boleh tekan, tengok. Okey, dia berjaya. Nampaknya Amar suka, seronok tak? Boleh lah. Boleh lah, macam terpaksa je. Seronok tak? Seronok. Seronok. Okey, kita buat aktiviti seterusnya. Biar dia sampai siap, saya akan tinggalkan Amar untuk melakukan aktiviti. Nanti kita akan datang balik, kita tengok sijilnya. Kalau berjawab, dia akan cuba jawab ni 11.25, kita tengok tempoh masa berapa dia boleh selesaikan. Dia boleh bersambung tak semestinya terus habis. Kalau pelajar tu cekap sekejap saja dia habis. Kita akan tengok, kita akan sambung selepas ini. Setelah berapa minit kita tinggalkan Amar, nampaknya Amar dah sampai ke stage yang ke-8. Dia akan menyelesaikan masalah ke-8. Okey, dia cuba. Dia akan masukkan ni. Dia akan cuba. Yang ni sebenarnya dia memberi kita, anak kita, supaya dia macam mana dia nak menyelesaikan masalah. Supaya problem solving dia, pemikiran untuk dia, critical thinking untuk menyelesaikan masalah tugasan menggunakan bahasa blok. Okey, dia akan cuba test. Maksudnya kalau anak kita tekun, nampaknya dia memang boleh lah untuk menjadi, mungkin satu hari nanti dia boleh jadi seorang programmer. Tapi sebenarnya bukan guna untuk programmer saja, sebenarnya untuk bagaimana dia menyelesaikan masalah tersebut lah dengan menggunakan bahasa blok. Okey, katakanlah dia dah selesai, mungkin nak sambung makan sebagainya, sebab dia tak boleh terus habis tuan-tuan. Kita tekan reset ni untuk ulang balik. So sebenarnya dia boleh keluar balik, pergi pada sini, kita pergi pada akaun Amar ni, kita pergi pada my project dia, kita boleh pergi paparan depan dia balik, tengok dia punya tugasan. Okey, ni my project dia lah. So kita tengok bahagian yang akaun dia. Saya nak terang ke akaun ni. Kalau nak tukar nama sebelum sijil disiap, kita boleh ubah sini lah, kita boleh update balik. Okey, kalau kita nak connectkan akaun Microsoft, kita boleh masuk sini lah. Tapi yang tadi kita login dengan ID MOEDL lah, Google account. So katakanlah saya keluar, log out, sign out. Amar ni nak kembali guna ni, pergi balik pada paparan mydigital.com, mydigitalmaker.com/hoc. Klik di sini, kemudian buka URL ni, URL yang ketiga ni, yang ada hourofcode.my ni. Kita klik yang ni, nanti dia akan tukar ke page Hour of Code US lah, yang versi yang international ni. So dia perlu login saja, pergi pada permainan dia yang dia pilih tadi. Ingat kita ada 6 jenis kategori permainan. Sebagai contoh, Amar menggunakan Minecraft Hour of Code ni. Tekan start, kemudian kita login sekali lagi, sign in untuk sambung balik dia punya task tadi. So tadi ingat tak kita daftar menggunakan login MOEDL. So kita boleh terus tekan sini lah, continue dengan Google ni, ataupun kita masuk manually di sini lah, tekan sign in. Sebagai Amar ni dah save dekat sini, dia punya account ni. So dia akan bawa terus ke paparan tugasan Hour of Code tadi yang Minecraft. So dia pilih account dia. Kita boleh tengok sini sebagai ibu bapa ataupun guru, kita boleh tengok progress anak kita lah, ataupun pelajar kita menyelesaikan tugasan yang tadi. Okey, di sini Minecraft dia punya course dia, kita boleh tengok course dia tadi, progress dia, maksudnya dah sampai level yang ke-7. Maksudnya masih lagi belum selesai lah. So kita pergi kepada, kita back semula, kita boleh continue balik lesson tadi. Untuk ni, yang ni kalau nak find course lain lah, kalau selesai yang Minecraft punya ni, baru kita pergi course yang lain lah. Tapi MDEC minta sekurang-kurangnya ada satu saja. So boleh pilih lah, kalau mahir mungkin laju, boleh guna beberapa course lah. So tekan continue, anak kita akan boleh terus sambung sehingga selesai
dapatkan sijil. Bila selesai dapatkan sijil, mungkin tutorial yang akan datang saya akan tunjukkan macam mana nak bentuk sijilnya supaya kita boleh upload di sini lah. Sudah selesai ni, kita akan uploadkan sijil kita, anak kita di sini untuk dapatkan pendaftaran daripada MDEC lah, Kementerian Pendidikan bersama kerjasama dengan Pendidikan Malaysia lah. Jadi itu, saya rasa itu saja video saya. Saya akan biarkan Amal Farhan untuk selesaikan tugasan ni. Nanti bila selesai kita akan buat video yang kedua. Kita akan tunjukkan rupa sijilnya dan kita akan upload di sini. So itu saja daripada saya. Bersama saya Cikgu Faruzi dan Amal Farhan. simple saja jawab. Amal ni memang tak banyak cakap sikit. Okay, bye.